Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, murid-murid sekalian. Baiklah, insya-Allah hari ini kita nak belajar bidang Al-Quran, iaitu berkaitan dengan tajwid ataupun cara menyebut dengan betul mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Hari ini kita nak baca tentang izhar, izhar ataupun izhar halki. Izhar halki. Izhar halki ini adalah bacaan yang terang. Izhar maksudnya bacaan terang dan jelas. Bacaan apa itu? Bacaan nun ataupun tanwin itu perlu terang dan jelas. Baik. Bilakah berlakunya izhar halki ni ataupun baca izhar ni? Berlaku apabila nun mati. Baiklah, apabila nun mati atau tanwin. Nun mati ni yang berwarna merah ni lah, nun mati. Nun mati yang berwarna merah tu atau tanwin. Ini tanwin baris atas sama ada baris bawah ataupun baris depan. Tak kisah mana-mana tanwin ataupun nun mati, dia bertemu dengan huruf selepasnya, iaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin ataupun kha. Dia bertemu 6 huruf ini, maka bacaannya membaca nun mati ataupun tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengung. Kena baca nun mati ataupun tanwin itu dengan terang, jelas, tanpa dengung. Mungkin murid-murid tak faham lagi macam mana dikatakan nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf ini. Dan cara bacaannya macam mana? Ustaz akan tunjukkan contoh dia. Ini contoh-contoh dia. Ada 6 huruf. Kita tengok huruf hamzah dulu. Kita tengok huruf hamzah dulu. Yang pertama, huruf hamzah. Tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, nun mati. Tengok yang warna merah tu. Nun mati, dia berjumpa dengan huruf apa selepas dia? Selepas huruf nun mati, huruf apa? Huruf hamzah yang berbaris baris bawah kan. Jadi inilah yang kita katakan nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Kita tengok dekat bawah pula. Dekat bawah ni apa? Dekat bawah ni nun mati. Nun mati selepas dia apa? Selepas dia huruf ha. Sebelum dia mim yang berbaris bawah. Ini juga perlu dibaca izhar. Contohnya, nun mati. Selepas nun mati huruf apa? Huruf ha. Huruf ha berbaris atas. Inilah yang kita katakan nun mati bertemu dengan ha. Dan banyak lagi. Kita boleh tengok. Nun mati selepas dia huruf ain. Nun mati selepas dia huruf ha berbaris bawah, ataupun nun mati selepas dia huruf ghin, kan? Ataupun nun mati selepas dia huruf kha. Tak kisahlah dia jumpa dengan mana-mana, asalkan dia jumpa dengan 6 huruf ini sahaja. Tak boleh jumpa dengan lain. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Murid kena ingat. Jadi cara bacanya ialah kena baca izhar. Kena baca izhar, kena baca terang, kena bunyikan huruf nun tu terang. Cara bacanya macam mana? Min ilahin. Min ilahin. Jadi sebutan nun mati itu terang. Bukan separuh-separuh, bukan.
tak boleh dibaca dengan min ilahin. Itu salah. Itu dah ada dengung. Tapi bila dia berjumpa sahaja dengan huruf hamzah, maka dia tak boleh baca dengung, tapi kena baca terang. Min ilahin. Okey, min ilahin. Okey, seterusnya nun mati berjumpa dengan hamzah juga. Macam mana nak baca? Man amana. Man amana. Okey. Kita tengok kalau bertemu dengan huruf lain, 6 huruf juga, huruf yang 6 tu juga. Okey. Macam mana bacanya? Ini dia salah warna ni. Ni dia sepatutnya kena merahnya huruf ha itu, tapi dia merahkan huruf mim tu. Tak apalah. Jadi kita nak sebut nun mati itu dia bertemu dengan huruf ha selepas dia. Cara bacanya macam mana? Faminhu. Okey. Faminhu. Okey, jadi nun tu bunyi jelas, bukannya faminhu. Itu kan macam bunyi separuh kan, nun kan, tak penuh. Itu bacaan yang salah. Bacaan yang betulnya faminhu. Okey, kita tengok contoh satu lagi. Nun mati berjumpa dengan huruf ha kan. Jadi bacanya macam mana? Min hadin. Okey, min hadin. Okey, sekali lagi, min hadin. Tak boleh dibaca dengan min hadin. Itu salah. Okey, bacaan yang betul min hadin. Terang. Bunyi nun tu terang. Okey, ini nun mati berjumpa dengan ain. Okey, nun mati berjumpa dengan ain. Okey, jadi macam mana nak baca? Terangkan bunyi nun itu. Nun mati itu kena terangkan. Yan'iku. 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 Okey, terang Okey, seterusnya min alaqatin. Min alaqatin. Kan terang tu bunyi nun tu. Jelas. Ini nun mati jumpa dengan apa ni? Selepas huruf nun mati tu jumpa dengan huruf apa tu? Dia jumpa dengan huruf ha. Okey, nun mati berjumpa dengan huruf ha. Jadi kena baca terang juga. Yanhituna. Sekali lagi, yanhituna. Akan terang. Sekali lagi kita tengok contoh seterusnya. Nun mati berjumpa dengan huruf ha juga. Min hasanatin. Sekali lagi, min hasanatin. Okey. Nun mati berjumpa dengan huruf ghain. Macam mana nak baca? Fasayunghiduna. Sekali lagi, fasayunghiduna. Okey. Dan yang terakhir, nun mati berjumpa dengan huruf apa tu? Berjumpa dengan huruf kha. Berjumpa dengan huruf kha. Macam mana nak baca? Munkhaniqatu. Sekali lagi, munkhaniqatu. Okay, kita ambil satu lagi dah. Nun mati berjumpa dengan huruf kha juga. Jadi an khalaqa. An khalaqa. Okey. Itu cara bacaan yang dimaksudkan izhar. Bacaan nun ataupun tanwin itu kena baca, nun mati ataupun tanwin itu kena baca terang dengan jelas. Syaratnya nun mati itu mestilah berjumpa dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha sahaja. 6 huruf ini sahaja. Bila berjumpa 6 huruf ini sahaja, maka perlu dibaca dengan terang dan jelas. Apabila nun mati ataupun tanwin ini bertemu dengan 6 huruf ini sahaja, maka perlu dibaca izhar ataupun kena baca terang dan jelas nun itu. Ataupun tanwin itu kena baca terang dan jelas. Okey. Ustaz harap kamu faham dan jelas apa yang Ustaz terangkan ini. Jadi Ustaz bagi tahu nun mati kan, kat hujung ni rupanya ada contoh untuk tanwin. Ni tanwin berbaris depan, tanwin berbaris
depan. Okey, tanwin berbaris depan. Mim, di atas mim ni ada tanda tanwin berbaris depan berjumpa dengan huruf apa? Kha. Jadi kena baca terang juga. Alimun khabirun. Okey, sekali lagi. Alimun khabirun. Tak boleh dibaca alimu khabirun. Kan lain. Bunyi kan beza dia tu. Ustaz harap kamu dapat bezakan. Okey. Ini tanwin di atas huruf qa, tanwin baris atas. Tanwin baris atas. Dia berjumpa dengan huruf selepas dia, huruf ghin. Ghin berbaris atas. Macam mana nak baca? Juga kena baca terang dan jelas. Mithaqan ghalizan. Sekali lagi. Mithaqan ghalizan. Jadi walaupun huruf qa ni dia macam bersambung dengan huruf alif, namun bila di atasnya itu ada huruf tanwin, maka tidak perlu dibaca panjang. Baca satu harakat sahaja, baca pendek. Tak perlu dibaca mithaqan ghalizan. Itu salah. Kena baca pendek sahaja. Mithaqan ghalizan. Walaupun dia macam qa itu bersambung dengan huruf alif tapi dibaca pendek sahaja. Okey, Ustaz harap kamu faham Okey, contoh yang terakhir. Okey, tanwin berbaris depan di atas huruf za berjumpa dengan huruf ha. Okey, jadi kena baca macam mana? Bila bertemu sahaja 6 huruf itu, jadi kena baca izhar. Kena baca izhar. Sekali lagi macam mana nak baca? Azizun hakimun. Sekali lagi. Azizun hakimun. Okey, dibaca dengan terang tanwin ataupun nun itu kena bunyi dengan terang. Tak boleh baca azizun hakimun. Itu salah. Bacaan yang salah. Sekali lagi bacaan yang salah Azizun hakimun. Okey, itu bacaan yang salah. Jadi bacaan tu salah kalau baca dekat sini, tapi kalau bertemu dengan huruf lain mungkin jadi betul. Tapi kalau jumpa dengan huruf ha jadi salah. Jadi kalau jumpa dengan huruf ha kena sebut azizun hakimun. Dia pendek dan nun itu dia jelas. Okey, nun itu dia jelas dan terang. Okey, Ustaz harap kamu faham pengajaran Ustaz. Okey, lepas ni Ustaz akan bagi latihan sikit lah, tengok kamu faham tak faham. Kalau kamu faham, maksudnya betul lah kamu buat latihan nanti InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.